Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Jik Zulkifli, hos anda dalam rancangan Sihat, Cantik dan Menawan. Dan saya kini berada di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Nak tahu saya bersama dengan siapa hari ini? Nantikan selepas ini. Ni hao ma. sorry. Maaf. Lambat. Apa khabar? Baik. Sorry sebab tadi tak tahu jalan dekat sini. Okey, tak apa. Pusing baru jumpa. Oh, ya ke? Sekejap, ambil nafas dulu. Okey, untuk anda penonton di rumah dalam Jenguk Selebriti hari ini, saya bersama dengan Liang Moon Yi. Wow, macam artis kan? Cantik. Saya baru je tengok Instagram Liang Moon Yi tadi, pagi tadi. Banyak aktiviti yang dilakukan. Pagi-pagi dah bangun kan? Pukul berapa bangun? Training start 6 suku. 6 suku pagi? Kita tengah tidur lagi. Okey, Moon Yi. Boleh, anak kelahiran Perak kan? Ipoh Perak. Betul. Ipoh Perak. Jadi, bila kali pertama mula bukan diri dalam sukan terjun ni? Sebab sebelum ni, kabarnya lah. Bukan sukan terjun. Jadi pilihan kan? Perenang yang perenang dan sebelum tu juga ada kisah dia sebelum jadi penerjun ni. Saya start dengan berenang dulu sebab abang-abang saya berenang juga. Oh. Memang perenang negara ke ataupun berenang negeri lah yang untuk sukma. Lepas tu saya masa tu ada pemilihan untuk sukan terjun untuk program Jaya 98. Jaya 98. Dan ibu bapa saya pun membawa saya untuk pemilihan dan saya terpilih. Kenapa dia membawa? Sebab perkataan membawa tu membawa maksud macam awak macam tak berapa nak rela je ke awak? Mula-mula suka. Masa tu memang suka sebab just nak try kan, seronok kan. Lepas tu ada rasa macam sebab kalau macam biasanya ada setengah orang dia suka sukan yang tertentu. Mula-mula memang dah suka terjun ke ataupun macam mana? Dia cakap betul-betul? Nampak dia macam berfikir tu macam ada sesuatu je tu. Masa tu suka. Okey, masa tu suka. Sekarang sebab lagi seronok. Sekarang suka lagi. Sekarang suka. Okey, jadi untuk menyertai sukan terjun ni lah. Berapa sebab dah bermula sejak 20 tahunan lah lebih kurang. Berapa pencapaian ataupun berapa pingat yang pernah Mundi dapat? Pencapaian terbaik saya 15 pingat emas di sukan C. 15 pingat emas di sukan C. Perak tak usah cerita lah. Perak dengan gangsa tak terkira. Saya tolong kira balik nanti bawa. Okay. Untuk sukan Asia pingat perak, sukan Commonwealth pingat perak, kejohanan dunia pingat gangsa dan World Cup pingat perak. Antara pencapaian terbaik saya. Untuk sukan Olimpik daripada usia berapa? Daripada usia 16 tahun. 16 tahun 2000 kan? 4 tahun berturut 4 kali berturut-turut. 2000, 2004, 2008, 2012. Semuanya di yang terakhir sekali? First dekat Sydney, lepas tu Athens, Beijing dan London. London tu dengan siapa ya? London tu saya masuk acara berpasangan 10 meter dengan Pandalela lah. Sebelum tu saya ada masuk individu dalam acara 10 meter dengan 3 meter papan anja. 3 meter papan anja. Papan anja pun masuk juga. Semua. Dia banyak kelebihan ni. Okey. Dan saya rasalah kan, untuk sekarang ni, saya nampak macam ni macam ada bawa beg ni. Kita ada nak pergi shopping ke? Saya sebenarnya nak pergi training lepas ni. Oh, pergi training? Harapan ku hancur. Baru nak ajak makan. Tapi tak apalah. Saya tak ada kena buat apa-apa kan? Saya tengok je kan? Boleh tengok je. Lega. Sebab saya risau dah, nampak? Dah berbelang-belang dah Munyi. Rupanya kejap lagi nak tanya kecantikan punya bahagian sebab Munyi ni memang dah 20 tahun jugalah dalam terlibat untuk terjun ni kan? Kurang. Tapi daripada dulu sampai sekarang macam ni je muka dia. Tak ubah-ubah. Saya baru 2 hari dah berubah. Jadi kepada anda di rumah, jangan ke mana-mana, kita nak saksikan senaman yang baik untuk anda ataupun yang mudah untuk anda lakukan di rumah dalam segmen kita yang kita namakan sebagai Gaya Sihat. Jomlah.
Dah lambat kan? Jom, mari ikut saya. Mari ikut awak. Naik kereta awak. Okey. Tak larat nak jalan. Belum apa-apa, saya dah berpeluh. Jadi selepas ni tak tahu apa nasibnya kita. Okey, so hari ni kita buat latihan senaman apa? Hari ini kita akan lakukan latihan Lita atau kita panggil circuit training. Okey. Circuit training tu dia merupakan latihan cardio kombinasi dengan latihan toning. Jadi lagi rasanya lagi tough. Agak tough juga sebab dia melibatkan banyak aktiviti lah. Jadi kelebihan untuk yang melakukan senaman Lita ini, Okey, dia merupakan latihan untuk membakar lemak dengan cepat. Siapa nak kuruskan memang dalam masa yang singkat, ini latihan paling sesuai. ya. Jadi kita jangan buang masa lagi. Seterusnya kita akan ajak kawan-kawan kita. Oh, dah siap sedia. Jadi jom kita pergi. Dah. Okey, jom. Untuk siapa nak tanya ya? One, two, 5, 6, 7, 8, 9, 10, go! One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, go! Down, back, up, down, back, up, down, back, up, go! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, go! One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, go! Down. 1, up, 2, up, 3, up, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, go! Down, back, up, down, back, up, down, back, up, go! Biasanya rasa tak macam ni, tapi hari ini memang dia rasa lain macam. Sangat penat. Kalau tadi dah berpeluh tapi sempat lagi. Sempat keringkan tu kejap. Okey, so dan untuk latihan Lita ni sebenarnya siapa yang sesuai buat, sebab hari ni memang kita Memang betul-betul penat. penat. Okey, sebenarnya latihan Lita ni semua orang boleh buat. Kanak-kanak boleh buat, orang dewasa boleh buat, orang tua boleh, tak ada masalah lah. Dia boleh buat kat mana-mana. Dia boleh buat kat luar, boleh buat kat rumah. Dalam rumah pun boleh? Boleh, tak ada equipment pun tak apa. Tapi kalau ada equipment, basikal ke treadmill pun lagi bagus lah. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Jimat? Memang sangat menjimatkan kos. Sangat jimatkan kos. Itu kata kunci untuk minggu ini. Dan kepada anak-anak sihat, cantik dan menawan tanpa memerlukan kos, kena ikut kami. Yeah. Tiru macam kita. Betul. Jadi kita pun dah macam ni. Apa kata kalau kita tukar baju dulu? Jomlah kawan-kawan tukar baju dulu. Jangan ke mana. Ni nak bawa kita pergi mana lah ni? Muni, kita sebenarnya nak pergi ke mana ni? Kita sekarang nak pergi kolam renang Bandar Tun Razak. Oh, Tempat ada saya training. Okey, sebelum kita sampai ke gymnasium tu ataupun dekat Ceras tu, jadi hari ni lah kan, ada soalan cepu cemas sikit untuk Muni. Kalau salah, Muni kena keluar kereta, jalan kaki pergi gymnasium. Boleh? Okey, boleh.
Boleh. Dia macam dah cakap boleh. Okey Muni. Biasa kalau macam latihan kan, pergi pertandingan, biasanya kalau Muni buat persediaan macam mana untuk atlet penerjun ni, mesti ada persediaan bila kita duduk dekat atas board tu ataupun platform tu, dia punya debaran tu kan rasa lain macam kan. Jadi persediaan sebelum masuk pertandingan macam mana? Sebagai seorang atlet memang biasalah kita kena hadapi cabaran dan stres yang kita orang hadapi. Sebelum pertandingan ni biasanya kita akan training dekat China untuk beberapa bulan, sebab China paling hebat dalam terjun. Lagipun coach kita orang China. Siapa yang biasa temankan Muni buat latihan? Saya training dengan teammate saya lah. Teammate saya biasanya Pandalela, Pita, Wendy, Amsha dengan Yue, yang lain-lain lah. Kalau biasanya untuk latihan tu berapa lama? Latihan biasanya pagi start 6 suku bergerak dari Bukit Jalil ke Ceras sampai 8.30. Petang pukul 3 sampai pukul 7. Itu latihan hari-hari lah. Rutin harian. Untuk diet, ini antara yang memang rahsia atlet-atlet untuk tampil sihat, cukup dengan pakejnya untuk semasa latihan ataupun pertandingan. Jadi untuk Muni sendiri macam mana diet yang dilakukan hari-hari lah bagi seorang atlet? Diet biasanya breakfast, lunch mesti kena makan. Dinner biasanya kurangkan makan. And then supper memang tak boleh supper. Tak boleh makan? Sebab saya training awal 6 suku dah kena bergerak dari sini. Biasanya pukul 6 saya akan minum macam Milo, and then balik 8.30 saya akan breakfast. Lunch lepas tu sebelum training, dan dinner selepas training. Biasanya yang berlemak, goreng-goreng tu memang kena kurangkan sikit lah. Lebih makan buah-buahan dengan sayur-sayuran. Boleh makan, cuma kena kurang lah maksud dia. Yes. Jadi makan nasi ke? Biasa kalau time nak diet, kurangkan makan nasi lah. Boleh makan, tapi kena kurang sikit lah. Jadi air kosong berapa banyak yang kena minum untuk atlet, ataupun ada rahsia yang lain ke? Macam orang biasa kena 8 gelas besar satu hari. Macam Muni sendiri satu hari berapa liter? Macam saya tak kira, tapi biasanya rasanya banyak minum air lah. Air masak? Air yang 1 liter, 1.5 liter, saya akan minum 2, akan refill. Tengok pada cuaca jugalah kan. Kalau panas, ni lah. Jadi itu untuk rahsia diet Muni sendiri lah. Patutlah cantik apa semua kan. Jadi kalau berat badan tu macam mana Muni? Sebab berat badan untuk atlet dia ada kiraan-kiraan yang boleh melayakkan kita nak jadi atlet penerjun ke, sebab setiap orang ada tubuh badan yang beza, tinggi yang beza kan. Kita setiap bulan ISN akan monitor untuk buat skin fold. So kalau dah naik, so kena kurangkan, kena diet sikit. Dia maksudnya kena adalah juga larangan, bukan larangan lah, maksudnya macam kena jaga badan. Memang kena jaga. Kalau tak jaga, kena turun. Kalau tak turun, maksudnya disekat untuk lakukan aktiviti ke macam mana? Biasanya yang saya rasa kita punya kesihatan dengan kita punya badan, dia more on benda yang kita makan. Kalau yang kita makan sihat, so kita pun akan jadi sihat. Macam tu. Sebelum tu Muni, kalau untuk sarapan Muni ada rahsia-rahsia Muni sendirilah. Makan kena jangan berminyak, apa semua jangan bergoreng. Ambil waktu yang tepat kan untuk sarapan. Sekarang ni sebelum anda kita nak pergi sampai ke gymnasium kita ni di Ceras, anda akan saksikan menu sihat yang akan diajar oleh Chef Isa dalam segmen Sarapan Sihat. Macam lama sangat. Pada anda yang ternanti-nanti menu sarapan sihat kita, hari ini saya bersama baru saya tengok dia chef ke cowboy yang sebelah saya ni. Cowboy hitam. Cowboy hari ini nak masak nasi lemuni, nasi lemak lemuni. Sarapan pagi elok ke nasi lemak? Nasi lemak sebenarnya satu makanan yang lengkap. Dan cuma 400 kalori saja. Hari ini nasi lemak lemuni kita akan hidangkan dengan sambal tumis udang dan petai. Saya tahu Jik suka petai kan?
Okey, untuk nasi lemuni, bahan utama kita daun lemuni. Kemudian kita akan letakkan sikit lagi lada hitam. Lada hitam ni ada banyak juga khasiat dia untuk panaskan badan dan sebagainya. Kemudian kita ada halba. Ya. Untuk nasi lemuni kita letakkan juga hirisan bawang merah dan juga kita ada hirisan halia. Hari ini kita gunakan beras basmati ya. Beras basmati ni ialah beras yang telah direbus. Beras rebus ni, dia kurang kanji. Sihatlah. Kemudian macam biasa kita ada santan dan juga daun pandan. Seterusnya saya tunjukkan juga bahan-bahan untuk buat sambal tumis udang. Kita ramai peminat hari ini. Semestinya kita kena ada udang lah. Bawang, sambal tumis biasalah. Bawang, kita ada bawang putih, belacan sikit. Cili giling yang paling penting. Kemudian kita letakkan sikit air asam. Dan bahan sampingan kita hari ini kita gunakan petai. Dan juga serbuk kunyit ni saya akan gunakan gaulkan dengan udang, letakkan garam sedikit. Kemudian kita akan goreng udang dulu. Kita mulakan dengan kita punya daun lemuni dulu ya. Jadi saya ada air sini yang saya telah sukat mengikut banyak jumlah berasnya. Tapi saya tak letakkan semua. Kita masukkan lada hitam. Banyak tak? Sikit saja dalam setengah sudu teh ya. Kita kisar dia. Jit boleh tolong? Sampai dia hancur Okey. Dah. Seterusnya kita masukkan beras dalam periuk nasi kita. Semua sekali. Semua sekali. Berarti saya dah basuh dululah. Kita masukkan juga air kisaran daun lemuni tadi. Ini kita masukkan santan. Okey, kita kacau. Daun pandan. Kita letakkan halba sedikit, secubit. Tak berapa banyak halba, nanti pahit. Bawang yang telah kita hiris ya. Bawang merah dan juga halia. Untuk nasi lemak saya, nasi lemuni saya letakkan sedikit minyak supaya nasi kita berkilat. Minyak zaitun ke? Minyak dalam masak 2 sudu lah. Dan juga sedikit garam. Sedikit saja. Nak naikkan lemak santan tu. Yang penting nasi ni yang kena sedap. Nasi kena sedap. Dah siap. Dah siap. Sekarang kita tekankan start. Mula. Canggihnya beriuk-riuk. Sementara kita tunggu nasi kita masak, kita teruskan dengan sambal tumis udang dan petai kita ya. Saya isikan ni dalam blender ni, dalam pengisar ni. Semua? Sementara tu saya potongkan bawang. Okey, kita masukkan semua bawang ni. Bawang putih. Belacan sikit. Bagi power sikit sambal kita. Ya. Air sikit. Tapi sebab kita guna cili giring, tak perlu banyak sangat air. Okey, sementara tu saya akan gaul udang ni dengan kunyit, serbuk kunyit dan juga garam. Kita goreng udang ni dulu aja. Sedikit serbuk kunyit. Udang ni saya dah bersihkan terlebih awal. Ini minyak kita dah panas. Nanti minyak yang sama je kita akan gunakan untuk masak sambal kita. Jadi udang kita dah masak. Okey, sekarang kita akan tumiskan kita punya sambal. Kita gunakan minyak yang sama ya. Saya letakkan sikit gula. Nampaknya sambal kita dah garing. Saya letakkan air asam sedikit. Satu sudu kecil memadai. Kemudian kita masukkan udang. Kita habiskan masuk udang ni semua. Kita masukkan garam. Okey, last kali kita akan masukkan petai. Petai jangan masak lama-lama sekejap saja. Sebab kita tak nak hilang kerangupan petai tu dan warna dia. Kita masukkan bawang yang kita dah hiris tadi. Cik, nasi kita dah masak. Kita boleh hidangkan sekarang. Bau dia. Saya dah 13 kali dah. 13 kali ya. Tadi kita boleh hidangkan sekarang. Kita padatkan dia. Dah, Dah, boleh tutup. Santan dia tu. Panas. Dan Jit, selalunya nasi lemuni kita hidangkan dengan sambal tumis udang kita. Timun jangan lupa. Kemudian kita boleh hidangkan dengan ikan goreng. Dan juga telur rebus.
Inilah hidangan lengkap untuk sarapan sihat kita. Nasi lemuni kita hidangkan dengan sambal tumis udang dan petai, telur rebus, timun dan juga ikan goreng. Jadi kepada anda di rumah boleh cuba untuk sarapan sihat kita sebab ini adalah berkhasiat, betul? Betul. Dan kita kekalkan tradisi masakan kita. Jadi Chef, terima kasih kerana mengajar kami Sama-sama. untuk resepi tradisi ini. Jadi kepada anda jangan ke mana-mana untuk tahu lebih menarik ataupun lebih banyak lagi menu-menu sarapan sihat bersama dengan kami lagi. Jumpa lagi. Sedapnya. Aduh, dah sampai dah. Aduh, pening. Okey, Mui. Sebagai atlet ni kan, biasanya pakaian macam ni lah untuk pergi latihan. Tapi kalau macam untuk macam majlis-majlis ke ataupun santai ke, macam mana pemilihan fashion yang Mui pilih untuk gaya kan lah? Okey, terpulang pada majlis lah. Tapi biasanya saya suka pakai dress, pakai kasut tumit tinggi. Tengok sikit kasut tumit tinggi. Tak, ini tak. Ini sekarang pergi training. Okey. Dengan pakai baju kurung. Baju kurung pun suka? Aku suka tak? Oh, okey. Itu daripada segi pakaian lah kan. Tapi untuk penjagaan kulit, lepas tu penjagaan rambut, kecantikan lah. Terutamanya macam mana Mui nak kekalkan bagi nampak cantik je? Rahsianya adalah kita kena tidur secukupnya. Tidur. Sekurang-kurangnya 8 jam satu hari. 8 jam? 8 jam sehari. Okey, lepas tu? Lepas tu kena saya rasa sebab saya aktif kot, masih aktif lagi. Dia kena berpeluh kan baru kulit cantik macam tu Ke tak juga? Biasanya kena berpeluh juga. Kena berpeluh kan, kasi tok seluar. Yalah. Lepas tu muka macam mana? Lepas tu muka biasanya yang basic lah. Cuci muka, toner dengan pelembap muka kena Memang kena pakai. Okey, sebelum kita masuk gym ni, nak tanya, definisi cantik, definisi sihat, cantik dan menawan bagi seorang atlet ataupun daripada pihak Mui sendiri. Sihat tu macam mana? Apa bagi pendapat Mui? Sihat, cantik, menawan. Okey, bagi saya sihat tu kita kena workout dengan jaga pemakanan. Okey. Cantik tu kena macam kena pakai sunblock, kena jaga muka semua, and then Macam mana nak dapatkan menawan tu? menawan tu kalau dah sihat, dah cantik, of course dah menawan kan. Itu bau sifir betul. Sebab kita dah ada rancangan sihat, cantik dan menawan. Jadi sebelum itulah sebab tadi dalam kereta saya dah pening, kita boleh singgah mana-mana dulu ambil air, lepas tu kita masuk gym boleh? Boleh juga. Dia kalau dia fikir macam tu maksudnya jangan lambat-lambat gym. Jomlah, jom. Mana Baiklah, kepada anda telah pun bersama dengan Leong Mun Yee, iaitu penerjun negara kita, dan hari ini pelbagai tips yang telah pun dikongsikan bersama dengan beliau, iaitu tips kecantikan, tips diet dan juga pelbagai tips untuk anda tampil menawan. Dan untuk selebriti yang seterusnya nanti, anda kena bersama dengan kami dalam rancangan Sihat, Cantik dan Menawan. Dan pastinya ingat, tiada jalan singkat untuk tampil menarik. Dan jika anda memilikinya, ianya adalah sesuatu yang sangat istimewa. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.